Isu yang ketiga, Tan Sri Yang Dipertua, ialah peranan KPDNKK dalam pelaksanaan GST. Seterusnya, saya juga ingin menjelaskan mengenai peranan kementerian ini dalam pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan atau GST yang disentuh oleh Yang Berhormat Limbang. Tanggungjawab kementerian ini ialah memastikan tidak berlakunya kenaikan harga barangan secara tidak terkawal, iaitu sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan GST melalui penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kementerian sememangnya sedar akan kemungkinan berlakunya kenaikan harga oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan suka mengambil kesempatan di atas pelaksanaan GST ini. Ada juga orang ambil kesempatan. Oleh itu, kementerian saya akan mengambil langkah-langkah bagi memastikan perkara ini ditangani dengan baik. Inilah yang telah berlaku waktu isu kenaikan harga itu. Kita dengan begitu komitmen, tunjuk, tengok, lihat apa yang sedang berlaku di peringkat akar umbi. Ini betul? Jadi, soalan ya. Mengenai GST ini. Okey. Disebabkan saya apa dulu Kang? Dia boleh timbul balik. Ini sahabat saya daripada ni Setiawangsa. Setiawangsa ya. Jadi bagi tujuan yang saya sebut di atas tadi, Jawatankuasa Pemandu Persediaan Pelaksanaan GST KPDNKK telah ditubuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah persediaan meliputi aspek perundangan, penguatkuasaan, advokasi, data harga, latihan dan publicity. Jawatankuasa ini turut dianggotai oleh Wakil Kementerian Keuangan dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Saya selesaikan dulu ya, Setiawangsa. Ahli-ahli yang berhormat, di bawah plan tindakan penguatkuasaan terhadap kegiatan mencatut atau manipulasi harga oleh peniaga-peniaga, Kementerian akan menguatkuasakan perundangan yang memperuntukkan kaedah-kaedah penentuan pencatutan semasa GST. Denda dan penalti yang berat akan dikenakan ke atas peniaga yang ingkar, di mana bagi orang perseorangan ialah denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara dan bagi kesalahan pertama, dan RM250,000 atau 5 tahun penjara bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Bagi pertubuhan perbadanan atau syarikat pula dikenakan denda RM500,000 bagi kesalahan pertama dan RM1 juta bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Inilah dia penaltinya. Jadi jemput Setiawangsa. Menteri, GST ini akan dimulakan pada 1 bulan April 2015. Saya hanya ingin menanyakan kementerian sama ada kementerian telah bersedia dengan satu unit khas dalam bentuk unit penguatkuasaan ini, kerana benda yang kita nak lakukan ini agak besar, dan adakah manpower telah disiapkan sekarang ini? Terima kasih pandangan yang begitu baik daripada Setiawangsa. Sebenarnya macam saya sebutkan tadi, di kementerian kita ni dah ada jawatankuasa kita tubuhkan untuk kita melihat dan mengkaji balik akta-akta yang sedia ada. Ruang mana kelemahan-kelemahan yang selama kini yang cuba akan kita perbaiki. Dan pegawai penguatkuasaan kita juga telah kita adakan latihan untuk memberikan penerangan, penjelasan kepada mereka ni. Kerana mereka inilah nanti yang akan turun ke bawah memberi penerangan dan menguatkuasakan undang-undang. InsyaAllah, saya ingat hari ini kita ada lebih kurang 1,800 pegawai penguatkuasa. Dan ini akan kita manfaatkan sepenuhnya. Dan ada keperluan untuk tambah, ni kan akan saya sebut, kita akan cuba tambah pula pegawai. Yang pentingnya memang dalam keadaan menunggu sehingga April 2015, kita hari ini sudah cukup bersedia, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kementerian juga telah mewujudkan unit anti pencatutan. Ini satu lagi usaha yang kita buat yang memberi tumpuan khusus kepada penyiasatan perbuatan mencatut oleh peniaga. Sebagai langkah persediaan, sejak tahun 2013 lagi, pegawai-pegawai penguatkuasa kementerian telah diberi latihan kemahiran yang spesifik bagi membuat tindakan siasatan ke atas kes pencatutan apabila GST ini dilaksanakan kelak. Bagi memastikan keberkesanan penguatkuasaan,
kementerian telah mengemukakan permohonan penambahan perjawatan pegawai penguatkuasa di seluruh negara kepada agensi pusat untuk dipertimbangkan dan kelulusan. Ini kita merasakan ada kekurangan dan kita telah pun memohon kepada pada pihak yang atas untuk meramaikan lagi pegawai penguatkuasa ini. Di samping penguatkuasaan undang-undang, kementerian juga sedang mewujudkan pangkalan data, harga barangan dan perkhidmatan. Pemantauan harga akan dibuat sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan GST sebagai asas kepada penentuan kadar keuntungan yang boleh dianggap munasabah. Maklumat data harga ini akan digunakan bagi menetapkan mekanisme pencatutan di bawah Akta Pencatutan Forfeiting, di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Ianya juga menjadi sumber rujukan kepada kementerian mengenai trend harga dan cas yang berpatutan dalam pasaran. Dengan adanya usaha-usaha ini, kementerian yakin ia mampu meminimalkan kesan negatif pelaksanaan GST kepada harga barang dan perkhidmatan. Selaraslah dengan hasrat daripada setiawangsa ini. Tan Sri Yang Pertua juga mengenai GST, Yang Berhormat Johor Bahru mencadangkan supaya pengenalan mengenai sistem GST turut dijadikan salah satu perkara dalam program transformasi kedai runcit atau tukar yang dilaksanakan oleh kementerian ini. Untuk makluman Yang Berhormat, program tukar ini adalah merupakan Entry Point Project, EPP, di EPP Entry Point Project di bawah bidang keberhasilan utama negara NKEA pemborongan dan peruncitan. Ia dilaksanakan bertujuan memodernkan kedai runcit tradisional, seterusnya meningkatkan tahap daya saing peserta tukar dalam persekitaran perniagaan peruncitan yang kompetitif. Selain daripada perubahan fizikal kedai yang akan menarik lebih ramai pelanggan, program ini turut menerapkan penggunaan point of sale POS sistem bagi membantu peniaga meningkatkan kecekapan pengurusan operasi kedai bersesuaian dengan perubahan amalan perniagaan semasa yang lebih moden, termasuk pelaksanaan GST. Selaras dengan persediaan ke arah pelaksanaan GST, KPDNKK telah merangka 11 siri program kesedaran dan latihan mengenai GST kepada semua peserta tukar. Melalui latihan sebegini adalah diharapkan agar mereka dapat menerima pendedahan dan pemahaman yang lebih tepat mengenai pelaksanaan GST ini.